Pindaan Akta 98 beri lebih pilihan kepada rakyat dalam pengurusan harta pusaka. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Asami, Berita Parlimen. Rang Undang-Undang Pemuliharaan Hidupan Liar Pindaan 2021 diluluskan Dewan Rakyat. Hari ini berkenaan lebih responsif kepada keperluan semasa dalam membantras jenayah terhadap hidupan liar. Dalam masa yang sama, pendekatannya bukan sahaja bertujuan untuk melindungi hidupan liar, malah melindungi habitatnya. Rang undang-undang ini dibentang untuk bacaan kali kedua oleh Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Ia merupakan kali pertama pindaan dibuat bagi Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 Akta 716. Ia bertujuan menambah bait Akta 716 sedia ada yang tidak dapat menurunkan kadar jenayah terhadap hidupan liar dan seterusnya menyebabkan kepupusan. Saya rasa penalti dinaikkan oleh undang-undang mempunyai tujuan supaya memberi impak mencegah prevention dan juga menggerunkan orang ramai, orang awam serta memberikan pengajaran kepada pelaku jenayah hidupan liar. Yang Berhormat Kepung sebagai seorang peguam sudah tentulah tahu bahawa 1 juta ini adalah maksimum untuk semua kesalahan. Kesalahan besar, kesalahan kecil, dan apabila pergi ke mahkamah sudah tentulah hakim atau magistrate akan menilai serius atau tidak satu-satu kes itu. Jadi maksimum bukannya minimum. Beliau menjelaskan cadangan meningkatkan denda maksimum bagi kesalahan berat daripada RM500,000 kepada RM1 juta serta hukuman penjara maksimum ditingkatkan dari 10 tahun kepada 15 tahun. Sementara itu, antara pindaan yang dilaksanakan merangkumi skop perlindungan terhadap hidupan liar dengan perkembangan teknologi dan isu semasa, memandangkan pada masa ini tiada peruntukan yang membolehkan tindakan diambil terhadap individu yang mengiklankan penjualan hidupan liar dalam talian. Dalam pada itu, Rang Undang-Undang Harta Pusaka Kecil Pembahagian Pindaan 2021 turut diluluskan. Jelas Datuk Seri Taqiyuddin, RUU itu memberi pilihan kepada rakyat dalam pengurusan harta pusaka untuk mendapatkan perkhidmatan pengurusan pusaka yang ditawarkan kerajaan. Pindaan ke atas 23 seksyen sedia ada, termasuk pewujudan satu bahagian baru. Pindaan ke atas 18 seksyen sedia ada, penggantian ke atas 1 seksyen dan 1 jadual serta pengenalan kepada 3 seksyen baru. Pindaan ini dilaksanakan ke atas merangkumi 4 skop. Ia termasuk skop mewujudkan tafsiran dan peruntukan baru meliputi bidang kuasa penyelesaian harta pusaka kecil yang lebih meluas serta menyediakan pelbagai alternatif untuk memberi kemudahan kepada rakyat dalam pengurusan permohonan pembahagian harta pusaka kecil. Juga skop untuk memperbaiki struktur takbir hurus pengurusan permohonan harta pusaka kecil melalui kaedah perundangan bagi meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan yang optimum. Selain itu, skop memberi pilihan kepada rakyat dalam mengemukakan petisyen pembahagian dan memperkenalkan peruntukan baru yang dapat memendekkan tempoh masa penyelesaian harta pusaka kecil. Skop pindahan terakhir adalah mengadakan peruntukan kemukakan petisyen secara elektronik dan menambah bait peruntukan kecil sedia ada bagi memperkemaskan pengurusan harta pusaka kecil. Rang Undang-Undang RUU Perbadanan Insurans Deposit Malaysia PIDM Pindaan 2021 yang bertujuan menambah baik pentadbiran badan tersebut diluluskan secara sebulat suara. RUU itu bagi meminda Akta Perbadanan Insurans Deposit Malaysia 2011 Akta 720 dengan memasukkan peruntukan baru. Timbalan Menteri Kewangan 2 Yamani Hafiz Musa sebelum itu membuat pembentangan untuk bacaan kali kedua hari ini selepas bacaan pertama pada 23 September lalu. Rang Undang-Undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia Pindaan 2021 ini akan pertamanya meningkatkan keberkesanan tadbir urus corporate PIDM. Keduanya memperkasakan
kesediaan dan kecekapan operasi PIDM dalam melaksanakan fungsi dan kewajipannya untuk menggalakkan kestabilan sistem kewangan Malaysia. Ketiga, ianya juga akan meningkatkan keberkesanan pentaksiran premium dan levy institusi anggota PIDM. Dan keempat, meningkatkan keberkesanan pentadbiran penyelarasan pelaksanaan kuasa PIDM serta untuk membetulkan kesilapan tipografi. Beliau turut menjelaskan matlamat penubuhan PIDM adalah untuk mentadbir sistem insurans deposit serta sistem perlindungan manfaat takaful dan insurans di bawah Akta 720. RUU PIDM hari ini menyaksikan 10 ahli parlimen mengambil bahagian pada sesi perbahasan. Baik, Dewan Negara pula meluluskan usul transformasi Parlimen bagi melaksanakan transformasi terhadap institusi Parlimen berfaksikan konsep pengasingan kuasa antara legislatif, eksekutif dan kehakiman. Ketika menggulung perbahasan usul, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Emriati Samsudin memaklumkan Dewan bahawa kerajaan belum berhasrat untuk mengadakan pilihan raya bagi memilih ahli Dewan Negara. Ia memandangkan komposisi ahli Dewan ketika ini ialah mewakili hasrat perkara 45 Perlembagaan Persekutuan. Mengenai cadangan tersebut, kerajaan berpuas hati dengan peruntukan 45/2 Perlembagaan Persekutuan dan sehingga hari ini komposisi di dalam Dewan Negara ini adalah mewakili hasrat dan semangat peruntukan tersebut dan kerajaan belum berhasrat untuk mengadakan pilihan raya lagi untuk memilih ahli Dewan Negara. Datuk Mas Emriati berkata demikian ketika menggulung usul transformasi Parlimen yang dibawa Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Berikut pula penjelasan mengenai cadangan penambahan bilangan ahli Dewan Negara. Jumlah keanggotaan Dewan Negara sampai 70 orang dicadang dinaikkan kepada 116 orang dengan penambahan 2 orang secara pilihan daripada setiap negeri menjadikan 4 orang. Manakala lantikan agung dinaikkan kepada 60 orang. Cadangan pindaan tempoh perkhidmatan ahli Dewan Negara daripada 6 tahun kepada 72 bulan secara terus menerus. Perkara 45, Tuan Yang Pertua yang telah menyediakan ruang kepada cadangan-cadangan yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Tuan Muhammad Zahid bin Ahmad Arif dan kerajaan akan mengkaji cadangan-cadangan yang dikemukakan. Maka untuk itu sesi libat urus dengan pemegang taruh perlu dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sebarang keputusan. Usul berkenaan lulus setelah mendapat undian suara majoriti. Terdahulu, beberapa ahli Dewan turut mengambil bahagian perbahasan usul berkenaan. Kerana saya melihat langkah ini adalah langkah baik untuk kita menjadi pemula kepada pembaharuan di masa akan datang. Kerana selama ini apa yang berlaku ialah isu reformasi Parlimen ini ataupun Dewan Negara ini menjadi satu benda yang pantang. Tak ada yang berani orang nak sentuh, nak bawa menjadi usul ataupun nak dilaksanakan. Jadi saya harap ini boleh jadi pemula yang baik. Saya berharap agar Dewan Negara ini betul-betul dijadikan dengan semangatnya sebagai sebuah badan legislatif tertinggi dan diberikan beberapa kuasa-kuasa autonomi. Suatu jawatankuasa khas mesti ditubuhkan bagi menilai indeks pelaksanaan doktrin pengasingan kuasa agar ianya dapat diperkasakan daripada masa ke semasa agar institusi parlimen di dalam negara kita terus dipercayai oleh rakyat keseluruhannya. Kita tidak mahu institusi parlimen ini terjerat dengan politiking yang melampau sehingga menyebabkan perkara-perkara yang perlu dibahaskan untuk kepentingan rakyat tidak tercapai matlamatnya. Berikut pula ucapan Senator Muhammad Zahid yang diberi peluang oleh Yang di-Pertua Dewan Negara untuk berikan respons hujah-hujah yang dibawa ahli Dewan. Saya kira ini satu sejarah usul yang dikemukakan dan akan dipanjangkan kepada kerajaan. Kita hari ini sesungguhnya telah menggunakan hak kita sebagai ahli parlimen, sebagai ahli Dewan Negara dengan penuh adab dan teratur. Maka dengan itu tiada sebab bagi kerajaan untuk menangguh, melengah apatah lagi menolak usul kita ini. Kerajaan perlu berbuat sesuatu untuk berhubung dengan pejabat peguam negara bagi merangka satu pindaan perlembagaan untuk dibawa ke Parlimen kalau boleh dalam sesi yang sedang bersidang sekarang.
Baik, Malaysia tetap tegas dengan pendirian terhadap AUKUS meskipun negara ini merupakan antara anggota Perjanjian Pertahanan 5 negara FPDA. Jelas Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein, Malaysia kekal konsisten dengan pendirian berhubung Pakatan Strategik Keselamatan Baharu Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat AUKUS yang berpotensi mengganggu gugat keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Pendekatan kita dengan FPDA tidak ada kaitan langsung dengan kewujudan AUKUS. Sebenarnya dua negara yang terlibat, Australia dan United Kingdom, mengambil kesempatan mesyuarat kita tempoh hari untuk menerangkan sedikit sebanyak apa sebenarnya perancangan dan apa yang dah diumumkan berhubung kait dengan AUKUS. Sama ada ianya diterima di peringkat ahli-ahli anggota FPDA dan sama ada ianya diterima oleh ahli anggota ASEAN. Ini banyak bergantung kepada pendirian negara-negara berkenaan. Datuk Seri Syamudin menjawab pertanyaan Wakil Bukit Bendera Wong Hun Wai. FPDA dianggotai Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand dan UK. Ia ditandatangani pada 1971 bagi memastikan Singapura dan Malaysia mempunyai saluran bantuan sekiranya berlaku serangan bersenjata. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sedang memuktamadkan penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 bagi Pilihan Raya Umum Dun Melaka. Ia akan diumumkan sebelum hari penamaan calon pada 8 November depan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, SOP tersebut akan diselaraskan dengan Fasa Pelan Pemulihan Negara PPN dengan mengambil kira pandangan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara. Tujuannya memastikan proses perjalanan pilihan raya tersebut selamat, lancar dan sempurna. Jadi daripada sudut itulah makanya pihak SPR bekerjasama dengan MKN dan MKN untuk mewujudkan satu SOP yang boleh memberi kebaikan dua pihak dan kita mengambil jalan tengah supaya demokrasi itu boleh dilaksanakan sebagaimana SPR kehendakkan dan dalam masa yang sama juga menggerakkan orang boleh dengan selamat untuk datang semasa untuk buat kempen sebagaimana yang telah diumumkan banyak pihak sudah. Yang kedua, semasa mengundi khususnya. Pihak SPR juga telah menambah 218 saluran mengundi baru bagi mengurangkan kesesakan di setiap saluran mengundi di 248 pusat mengundi sedia ada. Beliau menjawab soalan Wakil Teberau Stephen Chong Siang Woon dalam sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Dalam perkembangan berkaitan, tegas Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, kerajaan tidak mengamalkan dasar 2 darjat dalam menguatkuasakan undang-undang dan SOP pilihan raya. Ujarnya semua pihak sama ada kerajaan atau pembangkang tertakluk kepada undang-undang tanpa sebarang keistimewaan. Jadi saya berharap juga apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, saya ambil kira. Saya akan bangkitkan perkara ini dalam mesyuarat kabinet yang akan datang, meminta supaya menteri-menteri jangan cari to circumvent di SPR, bukan SPR, KKM MKN punya SOP itu yang dilaksanakan oleh pihak SPR. Ketika menjawab soalan tambahan Wakil Kulim Bandar Baharu, Datuk Seri Saifuddin Nasution, sama ada pelaksanaan SOP pilihan raya dapat membendung sepenuhnya penularan COVID-19, ujarnya kerajaan tidak dapat memberi jaminan kerana pelanggaran SOP tetap boleh berlaku. Baik, kita beralih ke perkembangan sesi soal jawab lisan Dewan Negara. Kementerian Komunikasi dan Multimedia memperuntukkan RM38 juta bagi mentayangkan lebih banyak filem tempatan menerusi platform over the top OTT seperti Netflix. Timbalan Menterinya Datuk Zaidi Zainul Abidin berkata, peruntukan di bawah geran dana kandungan digital DKD itu terbahagi kepada dana mikro pengkarya dan dana program TV atau OTT. Di bawah dana mikro pengkarya kementerian memperuntukkan pembiayaan sehingga maksimum RM15,000 bagi tayangan di platform digital.
Pengiat industri profesional yang baru termasuk Sabah Sarawak boleh memohon bagi kategori dana mikro untuk projek baru, fresh content yang sedia ada bagi tayangan di platform digital dengan maksimum pembiayaan sebanyak RM15,000. Dana program TV OTT pula adalah kerjasama dengan media Prima Berhad yang bertujuan untuk meningkatkan kandungan kreatif tempatan dan penontonan di platform penyiar OTT tonton sinema serta menjana semula ekonomi industri kandungan kreatif bagi jangka masa pendek melalui kerjasama dengan penyiar tempatan. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Kesawadas Achudanaya. Sebanyak 43 premis diserbu, manakala 17 pemeriksaan dijalankan. Bahagian penguasaan farmasi dengan nilai rampasan pil Ivermectin berjumlah lebih RM124,000 pada tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali memaklumkan kementeriannya sentiasa menjalankan pemantauan dan penguasaan bagi mengekang penjualan pil tersebut. Bagi mengekang penjualan produk kesihatan tidak berdaftar termasuk produk dengan dakwaan boleh merawat COVID-19 seperti Ivermectin, Kementerian Kesihatan menjalankan tindakan pemeriksaan dan operasi serbuan secara berterusan ke atas premis dan penjual premis atau penjual tersebut berdasarkan pemantauan dalaman dan pengesanan ke atas aduan yang diterima dari orang awam. Syarikat atau individu yang didapati memiliki atau menjual produk kesihatan tidak berdaftar akan disiasat dan didakwa di mahkamah di bawah Akta Jualan Dadah 1992. Beliau menjawab soalan Senator Datuk Bashir Alias. Kerajaan sedia menerima pandangan dan maklum balas orang ramai sebelum menandatangani dan meratifikasi perjanjian bertulis dengan negara luar atau pertubuhan antarabangsa. Jelas Timbalan Menteri Luar Datuk Kamarudin Jaafar, salah satu medium yang digunakan bagi mengumpul pandangan rakyat dan pemegang taruh ialah mesyuarat antara agensi. Tambahnya, penglibatan masyarakat sebelum mana-mana perjanjian ditandatangani telah dilakukan sejak 1995. Dalam proses menjadi ahli kepada mana-mana treaty terdapat ruang atau fasa yang mana pihak kerajaan telah melibatkan orang ramai bagi mendapat maklum balas. Sebagai contoh, semasa Malaysia menandatangani dan meratifikasi CEDAW pada tahun 1995, kerajaan telah mengambil pendekatan seperti mesyuarat antara agensi yang terlibat bagi membincangkan cadangan untuk meratifikasi CEDAW dan mengadakan sesi libat urus bersama pemegang taruh akademia dan masyarakat madani bagi mendapatkan maklum balas dan berkongsi input yang diperolehi daripada masyarakat, daripada mesyuarat antara agensi yang dijalankan. Beliau menjawab soalan Senator Wan Martina Wan Yusof. Persidangan Dewan Negara hari ini menyaksikan pelantikan seorang lagi senator baru. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Arman Azhar Abu Hanifah mengangkat sumpah sebagai senator berkuasa hari ini hingga 25 Oktober 2024. Beliau lantikan baharu yang diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Musaffah Billah Shah. Upacara berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Mengakui tugas sebagai senator bukan sesuatu yang mudah, beliau membawa 3 agenda bagi membela masyarakat bandar. Jadi bagi saya, agenda saya ada 3. Pertama, memperjuangkan kepentingan daripada segi ekonomi. Kedua, daripada segi pendidikan. Ketiga, daripada kesejahteraan rakyat dalam bandar. Sementara itu, Dewan Negara hari ini turut kehilangan seorang ahlinya. Menerusi laman Facebook Parlimen Yang di-Pertua Dewan Negara, Tan Sri Dr. Rais Yatim menyifatkan pemergian Senator Datuk Guan Di Keo Hoi satu kehilangan besar kepada institusi legislatif negara. Pemergian mendiang merupakan satu kehilangan pilu bagi Dewan Negara. Guandi, 67 tahun yang juga Setiausaha Agong Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur petang tadi. Mendiang dilantik sebagai Ahli Dewan Negara untuk tempoh 16 Disember 2020 hingga 15 Disember 2023. Bajet 2022 untuk keluarga Malaysia. Laporan menyeluruh di Berita Perdana edisi khas Bajet 2022.
Baik, penguasaan larangan perhimpunan dan majlis sosial berkaitan pilihan raya termasuk pelancaran jentera parti di Melaka dibuat atas sebab kesihatan. Jelas Menteri Kahanan Pertahanan Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein ia perlu dilakukan bagi menjamin keselamatan orang ramai dan mengurangkan risiko penularan COVID-19. Saya percaya bahawa KM membuat keputusan itu bersandarkan kepada apa yang berlaku beberapa hari sebelum ini, di mana kita tengok banyak perhimpunan serta majlis, walaupun mungkin sosial, dianggap sosial, tapi ada kaitan dengan pilihan raya, dan ia melibatkan ramai individu yang berkumpul, lebih daripada 50% yang ditetapkan seperti dalam SOP biasa. Kita tengok tidak ramai memakai pelitup muka dan social distancing pun tidak dipatuhi. Dalam pada itu, prosedur operasi standard SOP Pilihan Raya Umum Dun Sabah dan Pilihan Raya Umum Dun Melaka akan dijadikan penanda aras untuk melaksanakan pilihan raya lain di negara ini. Jelas Menteri Kahanan Pertahanan Datuk Seri Isyamuddin Tun Hussein, SOP tersebut akan dikemaskini mengikut kesesuaian dan konsistensi perjalanan pilihan raya. Kita belajar daripada pengalaman sebelum ini. Jadi SOP yang telah pun kita ketengahkan masa pilihan raya negeri Sabah telah pun dikemaskini untuk Melaka, dan kalau sekiranya ada keperluan untuk pilihan raya kecil atau pilihan raya negeri lain, MKN boleh membantu untuk memastikan pertamanya konsistensi dalam perjalanan kita. Baik, untuk makluman anda, mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Negara yang berlangsung selama 13 hari sejak 4 Oktober lepas ditangguh ke suatu tarikh yang akan ditetapkan kelak. Sekian sahaja laporan sidang Parlimen. Keluarga Malaysia teruskan patuh SOP walaupun anda telah lengkap vaksinasi. Saya Muhammad Jinasami, jumpa lagi.